Jadi hari ini aku akan cakap tentang dua perkara, iaitu yang pertama pengurusan masa dan yang kedua perancangan jadual belajar. Jadi pengurusan pembelajaran ni amat penting bagi membina kecemerlangan di dalam akademik sekaligus membina disiplin diri kita. Pengurusan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara melakukan pengurusan masa dan membentuk perancangan jadual belajar. Seperti yang aku katakan tadi, benda yang aku nak fokuskan dalam video ni. Jadi pengurusan masa ni mampu menyusun masa belajar dengan baik agar penggunaan masa dapat diseimbangkan di antara aktiviti belajar dengan juga aktiviti-aktiviti yang lain. Kegagalan menguruskan masa dengan berkesan menjadi salah satu faktor kegagalan seseorang pelajar. Jadi persoalannya di sini, bagaimanakah cara untuk melakukan pengurusan masa dan juga membentuk perancangan jadual belajar tersebut. Jadi sebelum itu aku ingin menyatakan beberapa langkah untuk menguruskan masa dengan baik. Iaitu yang pertama, mengenal pasti kekuatan diri kita dan juga kelemahan diri kita. Sebab setiap manusia mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Maka jika cara belajar rakan sebilik kita, iaitu belajar lewat malam, mungkin itu bukan cara kita belajar. Sebab kita tahu kita belajar macam mana. Mungkin cara kita belajar adalah tidur awal, bangun awal dan belajar pada awal pagi. Sebab ilmu lebih mudah masuk pada awal pagi. Jadi kita jangan ikut dan tiru cara orang lain. Sebab cara kita adalah cara untuk kita berjaya. Jadi ikut cara dan timeline kita, ikut masa dan kesesuaian diri kita, ikut masa dan cara yang betul untuk diri kita. Rancang jadual tetapi utamakan prioriti. Ini yang kedua. Jadi mempunyai jadual yang tersusun dan mengutamakan mana yang patut diutamakan dahulu. Tetapi ini bukan bermaksud setiap minit dari hidup kita perlu disusun dan diatur secara terperinci. Namun setidak-tidaknya kita perlu tahu apa yang kita akan lakukan pada esok hari. Seperti bagaimana, ke mana, ke arah apa akan kita luangkan waktu-waktu lapang kita. Jadi pastikan kita sentiasa cuba merancang ke hadapan dan tidak membiarkan waktu-waktu lapang kita disia-siakan begitu saja. Jadi kita masuk kepada perancangan jadual belajar. Jadi pastikan waktu mengulang kaji kita lebih daripada 3 jam sehari. Malah semakin hampir dengan peperiksaan, kita perlu tingkatkan waktu pembelajaran kita daripada 5 jam hingga ke 7 jam. Jadi pastikan anda belajar 5 hingga ke 7 jam. Tapi jangan pula salah faham. Sebab 5 ke 7 jam ini bukanlah belajar secara berterusan. Macam daripada subuh kau belajar straight sampai waktu petang, waktu tengah hari. Tak, salah. Anda mungkin perlu belajar 1 jam di waktu subuh, 2 jam di waktu petang, 3 jam di waktu malam. Ini menjadikan waktu belajar anda 6 jam sehari. Jadi ikut timeline masing-masing. Yang kedua, jangan paksa diri sekiranya anda rasakan tumpuan anda mula terganggu. Ambillah rehat seketika, iaitu lebih kurang 5 minit setiap gap. Jadi selepas itu cuba sambung semula belajar. Sebelum anda sambung belajar, cuba imbas kembali apa yang anda belajar sebelum itu. Sebab hal ini kerana tahap konsentrasi atau tumpuan pelajar adalah berbeza. Ada pelajar yang boleh tumpu selama 1 jam dan hanya perlu bertahan selama 20 minit. Fail. Jadi apa yang anda belajar sejam tu hilang dalam 20 minit. Buat apa belajar? Jadi perlu tahu cara anda belajar. Imbas kembali apa yang anda belajar. Boleh? Okey. Yang ketiga, pelbagaikan aktiviti belajar supaya tidak jemu. Seperti selitkan aktiviti membaca dengan membuat nota, menceritakan semula apa yang dipelajari kepada kawan-kawan, buat peta minda, peta konsep untuk menjawab soalan-soalan melakar rajah dan sebagainya. Jadi anda perlu ada kreativiti dalam membuat gaya pembelajaran anda yang diselitkan dalam perancangan jadual belajar. Yang keempat, jangan letakkan matlamat membaca yang terlalu besar. Contohnya jumlah bahan yang anda perlu mahu ulang kaji mestilah mampu dihabiskan dengan masa yang ditetapkan. Jadi ambil masa dan belajar dengan cara anda. Itu saja. Terima kasih.